Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nasrul Syamil bin Nur Afendi. Nombor matrik saya DIT 161902. Jom kita kenalkan yang lain. Assalamualaikum dan selamat datang semua. Nama saya Adlani Faizah binti Abu Bakar dan nombor matrik saya ada DIT 1619. Nama saya Nur Shanazah binti Muhammad. Nombor matrik DIT 1619022221. Hai and Assalamualaikum. Nama saya Ainatul Alisha binti Amiruddin. Nombor ID saya 1619021159. Hai, nama saya Siti Nur Kamalia binti Jalil. Nombor matrik saya ialah DIT 1619022217. Hai, nama saya Nisha, anak perempuan dan Amal. Nombor matrik saya 1619011178. Nama saya Nur Hanisa binti Adnan. Nombor ID DIT 1619022216. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Husaini bin Zahid. Nombor ID saya DIT 1619020080. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Nurul Tasha binti Said Abdul Kadir. Nombor matrik saya DIT 1619202094. Hari ini, saya bersama kawan-kawan lama saya. Kami akan berkongsi lebih tentang kanser payudara bersama anda. Kanser ini adalah kanser yang paling kerap berlaku di kalangan wanita. Ianya boleh serang bila-bila masa saja tahu. Maksud payudara merupakan kanser yang berasal daripada tisu payudara. Biasanya daripada lapisan saluran susu atau lobus yang membekalkan saluran dengan susu. Di peringkat global, kanser payudara adalah jenis kanser kulit yang bukan melanoma, yang paling umum dan juga penyebab kematian kanser yang paling umum kelima. Terdapat banyak jenis kanser payudara, sebagai contohnya kanser saluran duktal dan juga kanser lobular. Keadaan bara merebak iaitu dikenali sebagai bara sekunder atau metastasis. Keadaan kanser payudara metastasis adalah di mana bara sudah merebak di bahagian badan yang lain. Sel-sel bara ini juga mampu untuk membebaskan dirinya daripada ketubuhan asal. Selalunya mereka yang mengalami kanser payudara adalah pada usia yang meningkat. Contohnya pada usia yang ke-40 ke atas. Ataupun ahli keluarga yang mengidapi kanser payudara daripada genetik mereka. Selain itu, contoh petanda kanser payudara adalah puting berdarah, ruam di bahagian puting dan juga puting ditarik ke dalam. Faktor risiko yang boleh dikawal. Terdapat beberapa risiko kanser yang boleh dikawal. Antaranya ialah penyusuan bagi wanita yang menyusukan anak dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dapat mengurangkan risiko terkena kanser payudara. Seterusnya, penggunaan minuman beralkohol bagi wanita 1.5 kali ganda lebih tinggi daripada wanita yang tidak mengambil alkohol. Alkohol adalah faktor risiko yang diketahui menyebabkan kanser payudara. Risiko ini meningkat dengan bertambahnya alkohol yang diminum. Kajian juga menunjukkan bahawa senaman secara berterusan sebenarnya dapat mengurangkan risiko wanita menghidap kanser payudara dengan hanya senaman 30 minit sehari selama 5 hari seminggu adalah mencukupi. Cara mencegah kanser payudara. Terdapat pelbagai jenis cara mengelakkan diri daripada terkenanya kanser payudara ialah dengan melakukan perubahan dari segi gaya hidup, mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan memperbanyakkan bersenam seperti 30 minit sehari untuk 5 hari seminggu adalah mencukupi. Tinggalkan tabiat seperti merokok yang tidak elok untuk tubuh badan. Elakkan minuman yang beralkohol dan mengamalkan diet yang sihat. Lakukan pemeriksaan payudara kendiri secara berkala sebelum ia sempat merebak ke kawasan badan yang lain. Lakukan ujian mamogram sebagai langkah berjaga-jaga.
Ujian mamogram dapat mengesan ketulan ketika ia masih belum dapat dirasai pada permukaan kulit. Ia dapat membuat pengesanan awal kanser payudara. Ia amat penting dalam membantu keberkesanan ubat dan rawatan untuk kanser payudara. Apa penyebab kanser payudara ni? Beberapa faktor yang menyumbang kepada kanser payudara. Faktor risiko terbahagi kepada 2 kategori. Tapi dekat sini saya nak ceritakan faktor risiko yang tak dapat dikawal. Yang pertama adalah sejarah keluarga. Sekiranya anda mempunyai sejarah keluarga yang ada penyakit kanser payudara, kemungkinan anda mendapat risiko yang sangat tinggi untuk mendapatkan penyakit tersebut. Yang kedua adalah faktor umur. Semakin berumur, semakin tinggi untuk mendapatkannya. Wanita yang berusia 50 tahun ke atas mempunyai 8 hingga 10 kali ganda untuk mendapatkan kanser payudara berbanding wanita yang berumur lebih muda. Dan yang ketiga adalah tempoh haid. Haid datang awal pada minggu yang pertama. Anda mungkin berisiko untuk mendapatkan kanser semasa anda dah berumur. Dan yang terakhir adalah sejarah lalu kanser payudara. Sekiranya anda telah didiagnos telah mendapatkan kanser payudara pada waktu dulu, anda berisiko yang sangat tinggi untuk mendapatkannya sekarang. Okey, hari ini saya ingin berkongsi mengenai kesan kanser payudara ke atas golongan wanita muda. Okey, kesan kanser payudara ini boleh dibahagikan kepada 2. Yang pertama daripada segi fizikal dan yang kedua daripada segi emosi. Okey, kesan terhadap fizikal. Perubahan fizikal selalunya dialami selepas rawatan dilakukan atau ketika menghidapi kanser payudara. Ini kerana pendedahan kepada sinaran radio dan bahan kimia yang digunakan semasa rawatan. Antaranya adalah keadaan payudara, contohnya saiz payudara selepas pembedahan untuk membentuk semula payudara seperti pemakaian prostesis ataupun implan. Selain itu, penghidap akan mengalami alopecia, iaitu kehilangan atau keguguran rambut kesan daripada rawatan kemoterapi. Okey, pesakit yang menghidapi kanser payudara juga akan mengalami penyusutan berat badan. Okey, kesan terhadap emosi. Lumrahnya, kaum wanita sinonim dalam keadaan emosi yang sensitif. Dalam hal seseorang itu menghidap kanser payudara, perubahan emosi berkait rapat dengan perubahan fizikal. Hal ini menyebabkan wanita tersebut kurang berkeyakinan diri kerana merasakan dirinya sudah tidak sempurna. Pada masa yang sama, wanita tersebut berkemungkinan akan berasa tertekan kerana masih tidak dapat mempercayai bahawa dia menghidapi penyakit tersebut. Malah, para wanita ini merasakan bahawa dirinya sudah tidak berguna lagi dengan keadaan dirinya yang sedang sakit dan penampilan dirinya yang kurang menarik. Keadaan emosi yang bercelaru akan mempengaruhi tindak tanduk dan kelakuan seseorang sekaligus membuatkan beliau mengasingkan diri daripada orang. Seseorang yang mengalami perubahan emosi perlulah dibantu dengan sokongan moral daripada orang sekeliling, terutamanya ahli keluarga, untuk melahirkan semangat berjuang untuk melawan penyakit yang sedang dihadapi. Rawatan kanser payudara. Selain rawatan radioterapi dan kemoterapi, terapi hormon dan terapi radiasi juga biasa digunakan untuk kanser payudara. Terapi radiasi ialah rawatan X-ray yang berradiasi tinggi untuk membunuh sel-sel kanser. Terapi radiasi dari luar badan dipanggil radiasi luaran atau bahan radioaktif yang diletakkan pada ketumbuhan. Selepas pembedahan, ia juga dapat memusnahkan sel-sel kanser yang masih tertinggal sama ada di bahagian payudara, bahagian dinding dada dan bahagian ketiak. Terapi radiasi kadang-kadang digunakan untuk mengurangkan saiz ketumbuhan sebelum pembedahan. Bermula 1 bulan selepas pembedahan, rawatan ini biasanya diberi 5 hari seminggu dan pesakit luar selama 6 atau 7 minggu. Kesan sampingan selepas rawatan ini akan mengalami bengkak, merasa berat pada payudara,
kesan kemerahan dan keletihan. Terapi hormon biasanya digunakan untuk merawat kanser payudara yang sensitif terhadap hormon estrogen dan progesteron. Hormon progesteron akan menggalakkan pertumbuhan sel-sel kanser payudara pada setengah wanita. Selain kemoterapi, terapi hormon juga bertindak untuk mengurangkan kemungkinan kanser akan terus berulang. Terapi ini juga boleh mengecutkan sel kanser yang sudah merebak. Dua kelas ubat yang biasa digunakan untuk terapi ini, yang pertama, ubat tamoxifen yang akan menghalang kesan estrogen. Diambil dalam bentuk pil setiap hari selama 5 tahun selepas pembedahan. Yang kedua, ubat aromatase inhibitor, sejenis ubat yang akan menghalang tubuh membentuk estrogen, biasa terkesan pada wanita yang telah putus haid. Mastektomi yang melibatkan pembuangan semua tisu payudara, kadang-kala bersama dengan tisu lain yang berdekatan. Kesan dan risiko rawatan ini adalah sangat sakit dan tidak selesa pada kawasan tersebut dan akan mengubah bentuk ataupun saiz payudara yang telah melakukan pembedahan tersebut. Nodus limfa di bahagian bawah lengan, iaitu adalah satu jenis pembedahan yang sering dilakukan untuk membuang nodus di peringkat 1 dan 2. Untuk wanita yang mengalami kanser payudara invasif, prosedur ini disertai dengan mastektomi ataupun breast conserving surgery yang mungkin dilakukan dengan serentak atau selepas lumpectomy, iaitu melalui hirisan yang berasingan. Kemoterapi sesuatu yang kita biasa dengar, iaitu penggunaan ubat membunuh kanser yang disuntikkan ke dalam vena. Ia boleh diberikan dalam bentuk suntikan ataupun bentuk pil atau cecair. Ubat ini akan memasuki saluran darah dan akan berpusing ke seluruh badan. Sekiranya kemoterapi diberikan selepas pembedahan, ia akan kurangkan kemungkinan kanser akan berulang. Kemoterapi juga merupakan rawatan utama yang diberi bila kanser mula merebak dan menjangkau luar payudara dan di kawasan ketiak atau rebakan meluas selepas rawatan pertama. Selain itu, kemoterapi juga diberikan sebelum pembedahan untuk mengecilkan saiz bengkak dan mudah dibuang. Antara kesan sampingan kemoterapi adalah bergantung kepada jenis, jumlah dan tempoh ubat-ubat yang diberikan. Antara kesan sampingannya adalah ia sangat mudah letih kerana kekurangan sel darah merah, loya, muntah dan hilang selera makan. Rambut pula akan gugur. Seperti mana yang kita tahu, kemoterapi, sesiapa yang menjalaninya akan botak. Dan perubahan kitaran haid pada mungkin berkekalan, risiko ini akan meningkat kerana kekurangan sel darah putih dan lebam atau pendarahan dari luka disebabkan oleh kekurangan sel pembeku darah. Itu sahaja yang saya dapat terangkan tentang rawatan yang akan diberikan pihak hospital kepada pesakit kanser. Terima kasih. Kawalan. Apa itu kawalan? Kawalan itu ialah satu tindakan untuk mencegah ataupun menghalang sesuatu itu berlaku. Okey, kawalan yang dapat kita ambil untuk mencegah daripada terjadinya kanser payudara ini ada banyak. Pertama ialah bertindak cepat. Bertindak cepat tu macam mana? Kiranya macam ni, kita
sebagai wanita haruslah sentiasa mengambil berat ataupun mengambil tahu akan perubahan struktur di bahagian payudara. Contoh seperti ada benjolan, bila kita rasa, kita akan rasa sakit dan kita ada rasa bengkak di bahagian payudara, bahagian lengan, bahagian ketiak. Jika mengalami simptom-simptom sebegini, kita haruslah bersegera ke hospital dan berjumpa doktor. Okey, pengesanan awal ini sangatlah bagus dan sangat penting kerana ianya dapat cegah risiko untuk kita menghadapi kanser tahap yang lebih serius. Seterusnya, kawalan yang kedua ialah melakukan pemeriksaan genetik. Okey, pemeriksaan genetik ini kebiasaannya dilakukan oleh pesakit yang sudah ada ahli keluarganya yang menghidap kanser payudara. Seperti yang kita tahu ataupun kita pernah dengar, kanser payudara ini merupakan salah satu penyakit keturunan. Pemeriksaan yang disarankan untuk pesakit ialah pemeriksaan darah untuk gen BRCA1 dengan BRCA2. Bahkan pada zaman sekarang, dunia moden, pengesan awal seperti mamogram dan magnetic resonance imaging telah ditubuhkan dan ianya boleh dilakukan pemeriksaan ke atas golongan remaja, golongan usia muda. Jika sudah ada ahli keluarga yang menghidapi ataupun pernah menghidap kanser payudara, korang haruslah bersegera ke hospital yang terdekat dan melakukan pemeriksaan genetik kerana pemeriksaan ini sangatlah penting bagi mengurangkan risiko dan sekaligus mencegah golongan wanita daripada menghidap kanser payudara. Okey, poin yang ketiga adalah kenal pasti ketulan kanser. Ketulan kanser selalunya akan berasa keras dan sukar digerakkan seperti biji benih buah lemon. Ianya berlaku dalam pelbagai bentuk dan saiz. Ketulan ini boleh diperiksa sendiri dengan merasa menggunakan jari, bermula dari ketiak ke tulang selangka dan tulang rusuk yang bawah sekali. Untuk mengetahuinya dengan lebih tepat, buat pemeriksaan mamogram iaitu ujian X-ray payudara yang perlu dijalani oleh wanita bagi mengenal pasti perubahan pada tisu payudara secara berjadual iaitu setiap 1 hingga 2 tahun sekali. Okey, poin yang keempat adalah merujuk pakar profesional. Pesakit haruslah sedar bahawa vitamin dan ubat-ubat tradisional tidak boleh mencegah dan merawat kanser. Pesakit harus mendapatkan rawatan dan rujukan daripada ahli profesional sebelum mengambil sesuatu jenis ubat tanpa dipreskrip oleh doktor. Pesakit haruslah jangan mudah terpedaya dengan sesuatu produk makanan tambahan yang menjanjikan penyembuhan dan manfaat kesihatan sehingga tidak menerima rawatan di hospital kerana beranggapan bahawa ubat moden tidak selamat untuk digunakan. Pesakit haruslah berani untuk berjumpa dengan pakar dan memberitahu tentang keadaan sebenar yang sedang dihadapi. Yang pertama ialah anda harus melakukan lebih banyak aktiviti fizikal seperti senaman kerana ia merupakan langkah pencegahan yang paling berkesan untuk kebanyakan penyakit. Individu yang sihat perlu melakukan senaman sekurang-kurangnya 1 jam 50 minit setiap minggu kerana senaman dapat membantu anda untuk mengekalkan berat badan yang ideal. Jika anda mempunyai berat badan yang normal, ia akan mengurangkan risiko untuk anda menghidap kanser. Jika anda dapat menambahkan senaman sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari ataupun anda boleh melakukan senaman 3 ke 5 kali seminggu selama 30 minit. Antara senaman yang boleh anda lakukan adalah mengayuh basikal, berjoging, berzumba, beryoga dan banyak lagi aktiviti yang dapat anda lakukan tak kira di rumah maupun di luar rumah. Yang kedua ialah tinggalkan minuman beralkohol. Kerana minuman beralkohol boleh meningkatkan risiko anda untuk mengidap kanser payudara.
Wanita yang minum minuman alkohol, 3 jenis minuman beralkohol dalam masa seminggu, dia mempunyai 15% risiko yang lebih tinggi menghidap kanser payudara. Jika anda tergolong dalam kumpulan yang berisiko tersebut, maka anda akan disarankan oleh doktor untuk berhenti untuk minum kerana dia akan mempercepatkan anda untuk menghidap kanser payudara dengan cepat. Individu yang tidak pernah ambil minuman beralkohol juga disarankan oleh doktor untuk tidak pernah mengamalkan tabiat yang tidak sihat ini. Kerana jika anda tidak pernah bermula untuk minum alkohol, maka anda tidak akan dinasihatkan oleh doktor untuk berhenti minum minuman alkohol ini. Okey, sekarang, kanser payudara merupakan perkara yang wajib diambil berat oleh semua remaja kerana ia adalah penyakit yang sangat berbahaya. Malah, ia juga terdapat banyak cara untuk mengubati kanser payudara pada peringkat yang awal. Salah satu langkah pencegahan yang boleh diambil adalah amalan berhenti berokok. Jika seorang remaja itu mempunyai tabiat merokok, ia adalah punca yang paling berbahaya di dalam kalangan remaja tersebut kerana seseorang itu mudah mendapat kanser payudara jika mereka merokok. Racun yang terkandung di dalam sebatang rokok boleh melemahkan sistem imun manusia. Ini akan menyebabkan kanser merebak secara mudah dan ia sukar untuk dipulihkan. Manakala wanita yang sudah mengalami menopause lebih berisiko untuk mengalami kanser payudara. Menopause ialah keadaan wanita yang mengalami penurunan fungsi indung telur dan ia ialah keadaan di mana wanita yang mengalami produksi hormon estrogen yang berkurangan. Maka berhentilah kitar haid mereka. Okey, selain itu, langkah yang terbaik yang boleh diambil untuk kesihatan diri ialah dengan berhenti merokok. Tidak kira pada usia yang berapa sekalipun, tetapi mesti berhenti merokok untuk mencegah daripada dapatnya kanser payudara. Bukan sahaja kanser payudara, malah penyakit lain juga boleh dihindari daripada mengelakkan tabiat merokok. Sekarang, amalan makanan rendah lemak juga adalah salah satu cara untuk mencegah daripada mendapat kanser payudara. Contohnya, wanita yang mempunyai berat badan yang lebih berat adalah mempunyai cenderung yang tinggi untuk mendapat kanser payudara. Lebih-lebih lagi jika wanita tersebut adalah obesiti. Menurut kajian sains yang dikaji oleh American Society of Clinical Oncology, wanita yang mengamalkan diet rendah lemak selepas menopause iaitu 21% risiko untuk untuk lebih rendah menghadapi kanser payudara. Pengalaman makanan yang lebih lemak bukan sahaja boleh berkurangkan risiko kanser payudara, malah risiko yang menghadapi penyakit jantung, strok dan juga sebagainya dapat dikurangkan. Okey, sedemikian jika kita hendak mengamalkan diet rendah lemak, kita dinasihati mengamalkan diet Mediterranean. Diet ini memfokuskan pengambilan makanan seperti ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga kacang. Lemak yang digunakan juga terdiri daripada lemak yang sihat seperti minyak zaitun. Ini kerana sayur-sayuran dan buah-buahan kaya dengan flavonoid dan juga carotenoid. Contoh sayuran hijau yang sesuai adalah brokoli dan juga contoh buah-buahan yang sesuai diambil adalah buah beri dan juga sebagainya. Contoh kekacang adalah ikan, telur dan sebagainya.
Langkah pencegahan yang seterusnya adalah kehamilan. Wanita yang tidak mempunyai anak mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menghidapi kanser payudara. Selain itu, pendedahan terhadap hormon estrogen dalam jangka waktu masa yang lebih lama juga akan meningkatkan risiko untuk wanita menghadapi kanser payudara. Selepas kehamilan berlaku, sel payudara wanita akan menjadi lebih matang dan juga tidak akan memberi sebarang tidak balas maupun kesan terhadap kandungan estrogen di dalam suatu produk. Seterusnya pula ialah penyusuan badan. Seorang wanita ataupun seorang ibu yang memberikan penyusuan badan kepada anaknya mempunyai peluang ataupun risiko yang lebih rendah untuk menghidapi kanser payudara. Ini kerana terdapat antibodi di dalam susu ibu. Tambahan pula, dengan penyusuan badan, ia juga akan menjalinkan hubungan antara ibu dan anak dengan lebih rapat.